Trump telah mengenakan tekanan yang sangat hebat terhadap pemerintahan diktator Kuba dan kini syarikat-syarikat yang mendapat keuntungan daripada harta yang dirampas oleh Fidel Castro mungkin terpaksa membayar bil berjuta-juta. Mahkamah Agung Amerika Syarikat telah memutuskan memihak kepada Havana Docks Corporation, sebuah syarikat Amerika yang kemudahannya di pelabuhan Havana telah dirampas oleh rejim Kuba lebih 6 dekad lalu. Dan ini sekali lagi meletakkan Carnival, Norwegian, Royal Caribbean dan MSC Cruises dalam risiko kerana mereka dituduh menggunakan dermaga yang dicuri itu untuk membawa pelancong ke pulau tersebut semasa pembukaan yang dilakukan di bawah pemerintahan Obama. Pada 23 Mei 2026 ini, kes ini meletup kerana asas tuntutan ini bermula apabila Trump mengaktifkan undang-undang tersebut. Seksyen 3 Akta Helms-Burton membenarkan mangsa rampasan untuk menyaman sesiapa yang mendapat keuntungan daripada harta yang dirampas oleh pemerintahan diktator itu. Ganti rugi itu boleh melebihi $400 juta dan disitulah Havana benar-benar terasa tamparannya. Kecurian lama yang dilindungi selama berdekad-dekad dengan kesunyian kini boleh menjadi kerugian sebenar bagi mereka yang bertaruh pada pelancongan bersama rejim itu. Apa yang syarikat-syarikat ini tahu ketika mereka berlabuh di kemudahan yang dirampas? Kenapa Trump memutuskan untuk memulakan perang undang-undang ini terhadap Havana? Bagaimana keputusan ini boleh menakutkan kumpulan lain yang masih mendapat keuntungan daripada harta yang dirampas di Kuba? Saya akan ceritakan semuanya kepada anda sebentar lagi. Tapi sebelum itu, anda pasti ingin melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat secara masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah anda lihat. Dengan standar credibility, Milson Alves Global. Mahkamah Agung Amerika Syarikat telah memutuskan dengan 8 undi bahawa Mahkamah Rayuan Atlanta telah melakukan kesilapan apabila membatalkan pampasan terhadap syarikat pelayaran. Proses itu diteruskan semula kerana para hakim berpendapat bahawa syarikat-syarikat tersebut telah menggunakan harta yang dirampas yang berkaitan dengan Havana Docks. Walaupun selepas syarikat Amerika itu mempunyai tuntutan yang diiktiraf ke atas harta tersebut. Pendapat utama telah ditulis oleh Hakim Clarence Thomas yang menolak hujah bahawa konsesi syarikat itu hanya tamat pada tahun 2004 dan oleh itu tiada lagi hak untuk menuntut. Bagi majoriti mahkamah, perkara utama bukanlah untuk berpura-pura bahawa kediktatoran Cuba tidak pernah merampas apa-apa, tetapi untuk mengakui bahawa dermaga itu masih wujud, masih digunakan dan masih berkait dengan tuntutan yang telah disahkan. Asal-usul pertikaian ini terletak di pelabuhan Havana, di mana Havana Docks mempunyai konsesi selama 99 tahun untuk membina dan mengendalikan kemudahan pelabuhan. Selepas Fidel Castro mengambil alih kuasa, kerajaan baharu Kuba telah merampas harta syarikat-syarikat Amerika tanpa membayar sebarang pampasan. Havana Docks turut tersenarai sebagai salah satu syarikat yang terjejas dan telah menghabiskan berdekad-dekad tanpa dapat menerima ganti rugi atas kerugian yang dialami. Kes ini hanya benar-benar mendapat momentum apabila Donald Trump membiarkan penggantungan tajuk itu tamat pada Mei 2019. Tajuk 3 Akta Helms-Burton, satu mekanisme yang membenarkan warga negara dan syarikat Amerika Syarikat untuk menyaman sesiapa yang mendapat keuntungan komersial daripada harta yang dirampas oleh kerajaan Kuba. Disitulah keputusan itu menjadi penting dari sudut politik. Selama bertahun-tahun, Presiden Amerika telah membiarkan mekanisme ini tidak digunakan untuk mengelakkan konflik diplomatik dengan syarikat asing dan sekutu yang menjalankan perniagaan di Kuba. Trump mengubah logik itu dan menjadikan undang-undang tersebut sebagai senjata tekanan ekonomi terhadap Havana. Secara praktikal, beliau mengeluarkan satu alat yang telah lama tidak digunakan sejak tahun 90-an dan membenarkan mangsa rampasan mencari pampasan di Mahkamah Amerika. Havana Docks adalah antara yang pertama bertindak. Mereka menyaman 4 syarikat kapal persiaran yang telah menggunakan dermaga lama mereka tanpa kebenaran. Syarikat-syarikat yang terlibat mendakwa bahawa mereka beroperasi di bawah lesen yang diberikan semasa pembukaan yang dipromosikan oleh kerajaan Obama. Mereka membawa pelancong ke Kuba antara 2016 dan 2019 apabila kapal-kapal kembali berlabuh di Havana semasa apa yang dipanggil pemulihan hubungan antara Washington dan rejim Kuba. Namun, kebenaran perjalanan itu tidak secara otomatik membatalkan yang lain-lain.
yang secara otomatik membenarkan perjalanan. Hakim Persekutuan Beth Bloom di Miami sudah pun memahami bahawa syarikat-syarikat itu boleh dipertanggungjawabkan atas penggunaan terminal dan telah memerintahkan bayaran melebihi jutaan dolar Amerika Serikat terhadap setiap satu daripada mereka. Peguam bela syarikat-syarikat itu cuba melepaskan diri dengan hujah teknikal mengenai konsesi yang telah tamat tempoh. Teori mereka mudah. Jika hak Havana Docks berakhir pada tahun 2004, syarikat-syarikat pelayaran tidak boleh menggunakan hak itu apabila kapal mereka berlabuh beberapa tahun kemudian. Mahkamah Agung menolak jalan itu. Bagi majoriti hakim, Undang-Undang Helms-Burton tidak hanya melindungi satu tarikh di atas kertas. Ia menyasarkan penggunaan komersial harta yang dirampas oleh kerajaan Kuba. Havana menghadapi tekanan kerana keputusan itu tidak hanya melibatkan 4 syarikat pelayaran. Ia memberi amaran kepada mana-mana syarikat yang beroperasi menggunakan aset yang diambil alih oleh rejim Kuba. Rangkaian hotel, syarikat pengangkutan, pengendali pelancongan dan kumpulan asing yang masih menjalankan perniagaan dengan struktur yang diwarisi daripada rampasan, kini mula memandang kes ini dengan kebimbangan. Mahkamah Agung tidak menamatkan semua hujah undang-undang, tetapi telah menolak satu pembelaan penting yang digunakan oleh syarikat-syarikat dan mengembalikan kes itu ke Mahkamah Rayuan dengan tafsiran yang jauh lebih memihak kepada bekas pemilik. Kesan keuangan boleh menjadi sangat teruk. Pertikaian ini juga mendedahkan perbezaan politik yang jelas. Di satu pihak, dasar keterbukaan membenarkan syarikat-syarikat besar menjual imej Kuba sebagai destinasi pelancongan dengan kapal, lawatan, pantai dan kehidupan malam. Di pihak lain, keputusan mahkamah meletakkan semula asal-usul aset tersebut di atas meja, iaitu harta yang dirampas oleh pemerintahan diktator Cuba selepas revolusi. Tanpa bayaran kepada pemilik asal dan tanpa keadilan untuk keluarga serta syarikat yang kehilangan harta benda mereka. Mahkamah Agung tidak mencipta dasar baharu terhadap Kuba secara bersendirian. Ia sedang melaksanakan undang-undang yang menjadi kuat apabila Trump memutuskan untuk berhenti melindungi melalui penangguhan oleh Presiden mereka yang mendapat manfaat daripada harta yang dirampas. Bagi warga Kuba dalam buangan, ini mempunyai nilai simbolik yang sangat besar. Selepas berdekad-dekad melihat rejim itu bersembunyi di sebalik masa, diplomasi dan kepentingan ekonomi syarikat-syarikat besar, kini keadilan Amerika mengakui bahawa kecurian asal masih boleh membawa akibat. Jika syarikat-syarikat antarabangsa mula mengira bahawa beroperasi di Kuba boleh menyebabkan tindakan undang-undang yang mahal di Amerika Syarikat, rejim itu akan kehilangan daya tarikan kepada pelabur yang bergantung kepada bank, insurans, laluan, pasaran Amerika dan perlindungan undang-undang. Risikonya tidak terhad kepada pulau itu sahaja. Ia akan mengekori syarikat di mana sahaja terdapat pendedahan kepada sistem Amerika. Itulah kekuatan tekanan. Tidak perlu lagi hantar tentera. Tidak perlu berucap dengan nada berapi-api. Cukup kaitkan kerugian itu terus kepada poket mereka yang memutuskan untuk berniaga dengan harta yang dicuri. Langkah seterusnya akan berlangsung di Mahkamah Rayuan, di mana hujah-hujah yang masih tinggal daripada syarikat-syarikat itu akan dianalisis lagi. Perbezaannya ialah kini mereka kembali ke es itu selepas mengalami kekalahan di peringkat tertinggi Amerika Syarikat. Havana Docks mendapat nafas baru, warga Kuba dalam buangan mendapat presiden, dan Havana mendapat lebih banyak amaran. Keputusan itu menunjukkan bahawa isu rampasan harta tidak lenyap walaupun dekad telah berlalu. Isu itu kekal terbuka, mengumpul berat politik dan kini kembali mengetuk pintu mereka yang mengubah harta yang dirampas oleh rejim diktator Kuba menjadi sumber keuntungan. Saya Milson Alves Global, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah untuk memastikan Anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran, dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves Global.